yang memikirkan ya tentang wa yatafakkarun, dia yang alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, mereka yang ya mengingati Allah qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, ketika dia berdiri atau duduk atau baring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa tafakkaru, tuan-tuan, kalau kita tengok, kita baca ayat ni di atas ada perkataan tafakkaru, ada sabdu, itu menunjukkan itu kegiatan fikir, memikirkan dengan bersungguh-sungguh. Tafakkaru, tuan-tuan ya. Selepas kita memikirkan itu, tuan-tuan, kemudian kita akan kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Maha suci Engkau ya Allah, ya, jauhkanlah kami daripada api neraka. Jadi tuan-tuan, dalam proses kita memikirkan tentang alam, akhirnya tujuannya adalah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada pagi ini tuan-tuan, kita cuba lihat apa yang Allah Taala, kita baca apa yang Allah Taala sebutkan ya di dalam surah tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Itu ayat-ayat berkaitan dengan akidah Islam. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Hingga akhir surat tersebut. Tuan-tuan, saya nak sentuh tentang wal jibala autada, dan kami jadikan bukit itu sebagai pacak. Jibal autada. Jadi tuan-tuan, tentang apakah mereka bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka ragu-ragu, berselisihan mengenainya. Ini tentang hari kebangkitan semula lah tuan-tuan ya, sebab ya, persoalan sam'iyat ini ya, selalunya orang-orang musyrikin mempersenda-sendakan ya, akan hari kebangkitan semula, hari kiamat dan sebagainya. Itu perkara-perkara sam'iyat. Janganlah mereka bersikap demikian. Mereka akan mengetahui dan yakin tentang kebenaran hari balasan itu. Sekali lagi, janganlah mereka berselisihan. Mereka akan mengetahui kelak. Mengapa kamu ragu-ragu kesusahan kami menghidupkan semua orang-orang yang telah mati? Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sedang ya sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pancang pasaknya. Jadi tuan-tuan ya, Allah Ta'ala menyebutkan perkara ini, gunung sebagai pacak. Ya, autad. Kalau tuan-tuan tengok kamus saya ini ya, jadi pacak. Yang 4 segi ni tuan-tuan ya, 4 segi stick. Macam tu. Jadi kalau tuan-tuan tengok keliling kita ni tuan-tuan ya, di tempat kita ni banyak bukit-bukit, gunung ganang tuan-tuan ya, kita nampak yang atas, bawah kita tak nampak, bukan? Ya, Bukit Angsi tu kita nampak belah atas je, bawah kita tak nampak. Gunung Mantin, Bukit Mantin pun kita tak nampak atas, bawah tak nampak. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu kita 1400 tahun yang lalu bahawa bukit itu dipacakkan, bukan diletakkan tuan-tuan kan. Dan kalau disebut gitu tuan-tuan, kita tengok sini ya, ini para saintis ya yang dilaporkan dalam Life Science ini tuan-tuan ya, dilaporkan tahun 2010. Disebut dalam tajuk ini ya, Depth of Himalaya Mountain, Roots Revealed. Gunung Himalaya ya, akar gunung Himalaya telah didedahkan ya. An epic collision between two ancient continents, satu pertembungan di antara benua-benua kuno yang menolak antara satu sama lain, telah menolak ya gunung Himalaya daripada permukaan bumi naik ke atas. Ini yang kita tahu selama ini.
Tetapi a new study, kajian baru menunjukkan bahawa bahagian bawah yang paling dalam itu ya terdapat di bawah tanah. Ya, jadi di terjemahan bawah, pengelanggaran yang dahsyat antara dua benua kuno telah menolak gunung Himalaya ke atas, itu setakat yang diketahui pada masa itu. Namun satu kajian baru menunjukkan betapa dalamnya kesan pelanggaran tersebut masuk jauh ke dalam tanah. Tuan-tuan ini beritanya lagi, dia terbitkan oleh Persatuan Geologi, ya, disebut Mountain Root, akar gunung, akar gunung, tuan-tuan. Ini tengok tuan-tuan ya. Kita bagi orang Islam, tuan-tuan, yang baca Quran dan kita faham Quran. Kalau kita baca, kita tak cek dia punya makna, kita tak faham lah. Ya? Kalau kita baca Quran, ya, insya-Allah Allah Taala berikan kepada kita ganjaran seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya. Baca Quran 3 huruf 30 hasanah. Kalau alif lam mim bukan 3 hasanah tetapi ada 30 hasanah. Kita baca alhamdulillah. Ramai di antara kita yang tilawatul Quran, membaca Quran, tuan-tuan. Tapi kalau kita dia lebih daripada itu baca dan kita faham, tuan-tuan, ganjarannya lebih juga, tuan-tuan. Dan apabila kita membaca Quran dan kita teliti akan maknanya, orang-orang Islam lah yang baca Quran ni yang lebih awal mengetahui bahawa bukit Gunung Ganang ini dia ada dia punya bawah dia tu. Yang serupa dengan yang di atas, ada yang di bawahnya. Ini lagi beritanya. Dense mountain roots. Ya. Akar gunung yang sangat tumpat. Siapa yang beritahu? Nature Geoscience. Dan kita cuba tengok sini, tuan-tuan, ya, satu video ni menunjukkan bagaimana banjaran Himalaya terbentuk. Ini tuan-tuan, ini bagaimana proses pembentukan gunung Himalaya, gunung yang tertinggi sekali di dunia berlaku, tuan-tuan. Pelanggaran antara dua kontinen, tuan-tuan. Ya. Baik. Kita tengok ni, tuan-tuan, antaranya ini telah menarik perhatian seorang pemuda di luar negara untuk menganut Islam, tuan-tuan. Sebelum itu tuan-tuan tengok ini yang disebut oleh Allah Taala, wal jibal di atas, autadah di masuk bawah. Ya, ini dia. Ini atasnya jibal, ya, bawah ni dia punya akar dia, tuan-tuan, ya. Tengok, tuan-tuan, atas, bawah. Dan pemuda ini tertarik, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dia mengatakan bahawa menunjukkan bahawa Quran di kalam Allah, dan dia mengatakan demikian, tuan-tuan, ya. The Bluetooth device is ready to pair. Baik, tuan-tuan, itu maksud yang tersirat di sebalik ayat wal jibala autada. InsyaAllah saya sambung tajuk lain, tuan-tuan, ya. Kita ikut SOP insyaAllah. Kita habis 7 suku nanti, tuan-tuan, ya. Baik, sekarang tuan-tuan tengok satu lagi ayat yang
Kadang-kadang menjadikan kita terfikir, apalah sebenarnya maksud ayat ini. Tuan-tuan dan puan dalam ayat 88 surah An-Naml. Tengok yang berwarna kuning tu tuan-tuan ya. Saya bacakan ayat ini sampai bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yunfahu fis-suri fafazi'a man samawat wa man fil ardi illa ma sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Wataral jibal, ini tuan-tuan ayat ni. Wataral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab, hingga akhir ayat tersebut. Dan kamu melihat gunung-gunung itu jamidatan, dia tidak bergerak. Jamad macam pegun. Pegun ya, tidak bergerak mana-mana. Dan bila kamu lihat tahsabuha, dan kamu melihat, kamu berfikir, kamu mengandaikan jamidatan wahiyya tamurru, dan dia sebenarnya bergerak marra sahab, bergerak ini seperti awan. Jadi tuan-tuan ya, sebenarnya gunung bergerak seperti bergeraknya awan. Awan kita boleh tengok, hari-hari kita boleh tengok awan bergerak diarak oleh ya, angin. Tetapi gunung kita tak pernah tengok. Sebab itu tuan-tuan, untuk melihat ayat ini dalam konteks sains tuan-tuan, ataupun ada orang yang memikirkan ni, orang Islam ini dia duk fikir bahawa awan bergerak, gunung bergerak seperti awan. Ini budak-budak etis tuan-tuan yang ya masuk ke dalam Facebook saya, kadang-kadang dia akan ya menyampuk demikian tuan-tuan. Apakah gunung ini bergerak tuan-tuan? Jadi kalau kita tidak kaji, kita tidak tahu tuan-tuan ya? Kita cuma tahu bahawa gunung bergerak seperti awan, tetapi prosesnya bagaimana? Tuan-tuan, kita tahu melalui Quran itulah tuan-tuan ya? Dan engkau melihat gunung-gunung, gunung ganang, engkau menyangkanya tetap membeku. Padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya, sehingga ia amat mendalam pengetahuannya dan apa yang kamu lakukan. Baik, tafsir kontemporari, contohnya Muhammad Abduh tuan-tuan mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa bumi berpusing mengikut ataupun berpusing di atas paksinya sendiri. Macam mana dia boleh dianggap sebagai berpusing di atas paksinya sendiri? Jadi sekarang ni zaman kontemporari, zaman moden ni tuan-tuan, orang naik kapal terbang, dia melihat bumi ya. Jadi apabila bumi bergerak, kelihatanlah awan secara pakej bergerak bersama-sama dengan isi kandungan bumi, termasuk gunung ganang. Jadi ini tafsir Muhammad Abdul mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa bumi berpusing pada paksinya sendiri. Kan bumi kita dah pusing itu tuan-tuan ya. Jadi dengan pusingan bumi tadi, kita dapat siang dan malam. Tuan-tuan ini pun kalau kita ingat balik ayat yang saya bacakan awal-awal tadi, waqtilafil laili wan nahar, macam mana ya malam dan siang ini boleh berlaku tuan-tuan ya. Baik, ini dalam surah An-Naml. Ini maksud marra. Marra maknanya tuan-tuan tengok ni, marra bermakna ya progress, maknanya bergerak secara perlahan-lahan, bukan laju ya, progresif, makin lengkap tuan-tuan ya. Ini makin lama makin lengkap. Saya bacakan dia punya maksud. Progression, the process of developing or moving gradually, maknanya dia bergerak secara dia berperingkat-peringkat toward a more advanced state, kepada satu keadaan yang lebih ya lengkap tuan-tuan ya. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan, ini maksudnya.
Dan kita tengok tuan-tuan, bagaimana awan terbentuk, tuan-tuan. Okey, sebelum tu tuan-tuan, ini di UPSI. Jadi saya masa ni bagi ceramah dekat UPSI. Tuan-tuan tengok, saya tunjukkan pelajar-pelajar ni, bukit ni dengan awan. Bukit ini tidak bergerak tetapi awan bergerak. Ini maknanya macam mana ayat Quran tu? Ini bukit, awan juga bergerak. Ini bukit, awan juga bergerak, tuan-tuan. Ya. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, ini proses geologi dia. Kalau tuan-tuan tengok pembentukan gunung, tadi pun dah tengok pembentukan gunung Himalaya, tuan-tuan ya. Pembentukan gunung pada masa yang lalu disebabkan oleh pergerakan bongkah-bongkah bumi. The plate of the earth, tectonic plate. Jadi kedua-dua bergerak ke arah yang sama. Begitu tuan-tuan. Bila dia tolak, tuan-tuan, bahagian yang tertolak itu dia akan naik ke atas. Ada yang ke bawah. Itu yang di atas itu jadi bukit, tuan-tuan di gunung. Tengok tuan-tuan, ini angin. Ini yang sebelah sana itu ialah pembentukan awan. Jadi awan seperti juga gunung. Awan, kalau gunung disebabkan oleh pergerakan bongkah tanah ke arah yang sama, pembentukan awan juga disebabkan oleh pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan wap atau udara panas bertembung dengan udara sejuk. Dia pun naik atas jadi awan, tuan-tuan tengok di sini ya. Ini ialah udara panas, sini udara sejuk, dia naik ke atas menjadi awan. Tengok lagi tuan-tuan ya, gambar-gambar ni. Ini juga tuan-tuan ya. Tengok sebelah sini, dia punya bongkahnya tolak ke sana, daripada sana dia tolak ke belakang ni, terbentuklah dia punya gunung ni, tuan-tuan. Ini banyak gambar-gambar ya yang saya ambil daripada muka laman web geologi ya. Tuan-tuan ya. Dan tengok ini dia punya bongkah tanah daripada sini tolak, daripada sini tolak kemari, dia jadi bentuk awan. Kita tengok yang ini pula ya. Udara panas, udara sejuk, dia jadi awan. Boleh juga tuan-tuan ya. Tolak kemari jadi awan. Apa semua macam ni. Tuan-tuan tengok. Subhanallah, tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, maka bila orang buat kajian sekarang ini tentang alam, tentang bumi, maka mereka lihat apa yang Quran sebut benar. Bahawa awan bergerak seperti gunung ganang bergerak seperti bergeraknya awan. Banyak contoh-contoh lain, tuan-tuan ya. Baik, kita tengok satu daripada ini. Kita tengok ini pembentukan gunung ni, tuan-tuan ya. Ini dia bergerak ni. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak kaitkan dengan akidah jannah, ya tuan-tuan, antaranya ialah bagaimana Al-Quran tahu bahawa gunung ini bergerak seperti bergeraknya awan, sebab Quran adalah kalam Allah. Allah Ta'ala yang mencipta alam semesta ini, Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Ini tuan-tuan
Baik tuan-tuan, itu dia punya tajuk pendek-pendek tu tuan-tuan. Kemudian satu lagi tuan-tuan saya nak tunjuk. Baru-baru ini ada orang yang etis ini mengatakan bahawa macam mana dalam Quran ini orang Islam mengatakan bahawa gunung-gunung ini untuk menstabilkan bumi. Tuan-tuan, macam mana gunung-gunung pula boleh menjadi penstabil bumi? Sedangkan mereka mendakwa bahawa di sana sini banyak berlaku gempa bumi. Ya, bumi ini bergegar, tanah ini bergegar. Macam mana pula dia boleh membantu untuk menstabilkan bumi? Ya, tuan-tuan, kita tengok ayat dalam surah Al-Anbiya ayat nombor ayat 31 tuan-tuan. Wa ja'alna fil ard rawasiya an tamida bihim, dan kami jadikan pada bumi, pada tanah rawasiya, gunung ganang an tamida bihim, untuk dan kami telah menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapkannya supaya bumi tidak bergegar. Dan kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu lalang supaya mereka dapat sampai kepada mencapai kumpulan rohani dan jasmani. Jadi tanggapan mereka yang tidak suka Islam mengatakan bahawa ayat ini memang tak betul, sebab dia kata gunung ganang ni walaupun ada, masih berlaku gempa bumi. Ini antaranya tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin cek benda macam ni, national skepticism, mereka mengkritik apa yang Quran sebut. Dan bagi contoh lagi tuan-tuan, ini pergerakan bumi, kenapa bumi ini dia tak stabil. Tuan-tuan, hingga di Jepun banyak gunung ganang tapi berlaku juga gempa bumi. Nah tuan-tuan, ini di Aceh tuan-tuan, Aceh, di Palu, mengapa ada gempa bumi, kata mereka tuan-tuan. Dan apa makna rasa ni? Rawasiya ni daripada perkataan rasa ni tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, dia menstabilkan bumi caranya begini tuan-tuan. Tamidah, maksud tamidah ni ialah bergerak kanan kiri tuan-tuan. Ni tengok bawah ke ni, swing from side to side, antara maksudnya tuan-tuan. Dia bergerak, bergerak begitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, cuba kita tengok tuan-tuan, ni maklumat yang baru diterima dalam tahun lepas. Scientists say the earth is wobbling. Maknanya bumi ini dia macam tayar kereta kita tuan-tuan, kalau dia tak cukup pemberat dia kan deguk gitu kan. Cuba tuan-tuan, kalau tayar kita tak ada balance, tak balancing, apa jadi? Kalau tak balance, kita bawa ke bengkel tayar, dia akan masukkan ke dalam mesin tu, dia akan pusingkan, dia nampak mana tempat yang menyebabkan tayar itu tidak bergerak dengan licin tuan-tuan. Dia akan ambil, dia punya timah tadi, dia akan ketuk kat situ. Tuan-tuan, bumi ini jadi wobbling baru-baru ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di kutub utara, dia punya gunung dekat kutub utara sudah mulai cair. Bila cair jadi air tuan-tuan, dia punya gunung tu makin lama makin rendah. Itu yang menyebabkan berlakunya wobbling ataupun bergegarnya bumi kita ini tuan-tuan. Baik, tengok lagi tuan-tuan. Ini wobble. Wobble ini bermakna dia bergerak ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Macam bumi kita sekarang, ini maksud wobbling tuan-tuan. Dia bergerak dengan tidak teratur ataupun bergerak dengan tidak bergoyang lah maknanya, bergoyang atau bergoncang. Tuan-tuan cuba tengok gasing ni tuan-tuan. Gasing ini wobble lah ni, sebab dia tak balance. Masa kita kecil-kecil dulu kita main gasing, kadang-kadang gasing kita dia pusingnya tak licin tuan-tuan. Sebab ada bahagian yang tidak tidak seimbang tuan-tuan. Ini bagus, well balanced.
Bumi ni macam ni lah. Kalau nak buat macam apa, kalau bumi nak bergerak dengan licin, maka tuan-tuan, peranan gunung gadang tu yang Allah Ta'ala ciptakan, yang memainkan peranan yang penting, tuan-tuan. Kereta pun serupa juga, tuan-tuan. Ini tayar kereta kita. Kenapa bumi sekarang ni dia wobble? Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bukti dia, tuan-tuan ya. Ini dia. Kita tengok air di kutub utara ya. Air ni tahun 1992 didapati di sana ni. Di sini yang bahagian putih ni banyak lagi snow pula, air batu, tuan-tuan ya. Tetapi tahun 2002, ini 2002, dia dah mula mengecil kawasan. Dan tahun 2020 dia lagi kecil, tuan-tuan ya, kawasan dia. Dan apabila kita menceritakan tentang apa sebab ais ini dia menjadi cair, tuan-tuan, antara sebabnya ialah kerana pemanasan suhu bumi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran bahawa berlaku kerosakan di lautan dan di daratan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ini adalah disebabkan oleh pemanasan suhu bumi, ya, di mana manusia menggunakan lebih banyak, berlebih-lebihan fosil fuel yang dihasilkan daripada fosil atau minyak, petrol, diesel dan sebagainya, tuan-tuan. Ini menyebabkan berlakunya global warming, pemanasan suhu bumi. Dan pemanasan suhu bumi itulah yang menyebabkan suhu gunung gadang di kutub utara dan kutub selatan cair. Dan apabila dia cair, bumi kita menjadi wobbling atau bergoyang. Tapi kita tak sedar, tuan-tuan ya. Yang sedar ini ialah NASA, dia hantar kapal angkasa dan dia cerap bumi. Kita yang ada di atas muka bumi ini, kita tak rasa goncangan bumi itu kerana bumi kita besar, tuan-tuan. Baik. Jadi saya cuba tuan-tuan tengok ya, ini peta kedudukan gunung ganang di atas muka bumi ya. Kebanyakan gunung ganang yang tinggi-tinggi berada daripada garisan sini ke garisan sini, tuan-tuan tengok ni ya. Ini gunung Rocky Mountain ya, ini gunung Andes, tuan-tuan, ini Himalaya, ini banjaran Alps, dekat sini ada Atlas utara ya, Maghribi, tuan-tuan, dan di sini ya banjaran Himalaya. Tuan-tuan, ini menjadi ya dia punya rawa siap ya untuk menstabilkan bumi kita, tuan-tuan, daripada goncang. Jadi saya rasa cukup untuk pagi ini, tuan-tuan ya, dalam masa yang singkat ini, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Saya akan jelaskan tajuk-tajuk lain pada masa akan datang. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.